Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aiman Arda bin Roswadi, nombor matrik D1831149. Saya mengambil jurusan Diploma Pengurusan Pentadbiran Perniagaan, kos Etika Profesional, Grup 9. Saya ingin membentangkan mengenai tajuk whistleblower iaitu Jeffrey Wigan. Sebelum saya meneruskan perbentangan saya ingin memberi sedikit sebanyak maklumat tentang peribadi beliau. Nama diberi Jeffrey Wigan, berumur 78 tahun, dilahirkan di New York City, New York. Tarikh lahir 17 Disember 1942. Status beliau sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak. Latar belakang mempunyai ijazah sarjana dan doktor falsafah dalam bidang biokimia. Terusnya pengenalan. Whistleblowing tindakan dilakukan oleh seseorang yang mendedahkan maklumat berkaitan dengan melakukan kesalahan atau berbahaya di tempat kerja. Kebimbangan pemberitahuan maklumat biasanya berkaitan dengan tingkah laku pengurus ataupun kaki tangan. Tetapi kadang-kadang berkaitan dengan tindakan pihak ketiga seperti pelanggan, pembekal atau penyedia perkhidmatan. Jeffrey Wigan merupakan seorang pekerja yang bekerja di sebuah syarikat iaitu tembakau. Beliau seorang yang ingin membantu perokok daripada terjebak, tetapi sudah pasti rokok tidak boleh dihapuskan dengan semudah itu. Maka dengan itu, ia membuat keputusan untuk mengurangkan masyarakat merokok dengan mengawal kuantiti bahan-bahan yang terkandung dalam setiap kotak rokok yang dihasilkan olehnya. Ini kerana dapat mengurangkan berbahaya terhadap kesihatan penagih rokok dan dapat memberhenti rokok dengan secara perlahan-lahan. Terusnya, kronologi kes. Jeffrey Wigan atau yang lebih akrab dipanggil Dr. Wigan adalah seorang konsultan tembakau berkaitan dengan bidang konsultasi tembakau. Maka dia mendirikan sebuah lembaga bernama Smoke Free Kids. Lembaga tersebut merupakan sebuah lembaga bernama non-profit yang mengupayakan kontrol penggunaan tembakau agar lebih menunjang bagi kesihatan anak-anak. Dr. Wigan mendadak terkenal dalam skala nasional sejak dia mengutarakan kepada publik mengenai keputusan pabrik tembakau yang dia wakili untuk menaikkan kadar nikotin yang digunakan dalam campuran rokok. Pada acara CBS 16 Minutes, Wigan menyebutkan bahawa perusahaan di mana dia bernaung Brown and Williamson memanipulasi kadar nikotin untuk menambah cita rasa. Kemudian dalam sebuah wawancara, Wigan juga menyebut bahawa berita mengenai penambahan kadar nikotin menjadikan sasaran ancaman kematian. Sehubungan dengan itu, sosok seorang Dr. Wigan diangkat dalam filem The Insider pada tahun 1999. Akhir sekali, terdapat 2 kesan. Yang pertama, kesan dihadapi oleh Jeffrey dan kesan terhadap masyarakat. Yang pertama, kesan dihadapi oleh Jeffrey Wigan iaitu kemenangan di dalam kes yang menyebabkan beliau menjadi jurucakap terkemuka berkenaan bahayanya merokok. Selain itu, beliau diancam bunuh dalam tempoh masa yang lama. Seterusnya, beliau ditinggalkan oleh isterinya dan beliau juga menjadi tokoh yang terbaik dalam bidang beliau ceburi. Manakala kesan terhadap masyarakat pula ialah syarikat-syarikat tembakau menepati piawai yang selamat dalam menghasilkan tembakau. Di samping itu, masyarakat mengetahui perkara sebenar yang berlaku dalam kes ini dan dapat memberi kesedaran akan risiko bahayanya merokok terhadap kesihatan.